Jemaat terkasih, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Mari kita tenangkan hati kita sejenak untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam ibadah ini sepenuhnya. Saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan ibadah untuk kita hari ini. Mazmur 13. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita, marilah dengan hati yang penuh dengan sorak-sorak dan pujian kita memulai ibadah ini. Ibadah ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kebaikan dan kasih Tuhan kepada kita sangat besar. Karena itu, marilah kita memuji kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski ada telah berdosa yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebaik kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ini menyenangkan-Mu, dan tolong berkati kami dengan perjumpaan pribadi dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hanya orang-orang yang sudah sungguh-sungguh berjumpa secara pribadi dengan Yesus akan tahu bahwa Yesus itu paling indah, jauh lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini. Mari kita puji Dia. Indahlah Yesus. Indahlah
indahlah Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, kemuliaanku yang bakal. Tuhanku Yesus, Khalik langit bumi, Kaulah juru selamatku. Hormat dan mulia, puji dan bakti hanya ku berikan padamu. Tuhan Yesus sangat indah karena Ia adalah pribadi yang sangat mengasihi kita jauh melebihi siapapun juga. Karena itu kita perlu terus memandang kepada Yesus yang indah itu dalam segala keadaan. Entah senang, entah susah, pandanglah pada Yesus. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan, pandanglah terang turun selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa dari maut. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Tuhan kita selalu indah dan mulia, tetapi tidak begitu dengan kita. Seringkali kita terlihat tidak indah di mata Tuhan, baik melalui perkataan maupun perbuatan kita. Karena itu, di dalam ibadah ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengakui semua hal-hal seperti itu. Dan kemudian kita memohon pengampunan dari Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh rahmat, ampunilah apa yang sudah kami akui di hadapan-Mu. Dan tolonglah kami, supaya kami hidup dengan indah di mata-Mu, baik perkataan maupun perbuatan kami. Dan tolong kami, setiap hari kami semakin indah dan semakin serupa dengan Kristus. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan bagi kita yang diambil dari Roma pasal 5. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus
telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah menanggung perlakuan buruk sampai mati karena kita. Sekarang bagaimana kita harus hidup? Kita harus hidup sesuai dengan petunjuk firman Tuhan bagi kita setiap hari. Hari ini kita akan membaca petunjuk hidup baru bagi kita dari 1 Petrus pasal 4. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 4. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Tuhan mau kita berbahagia, terlepas dari apapun perlakuan orang kepada kita karena kita hidup di dalam nama Kristus. Tuhan mau kita berbahagia dengan satu alasan yang kekal, karena roh Allah ada dalam diri kita. Biarlah kita semua hidup sesuai dengan petunjuk firman ini. Sekarang mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakui dasar-dasar iman kita seperti yang tertulis dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan berikan kepada kita anaknya dan firman-Nya. Anaknya dan firman-Nya adalah kekal, adalah baik bagi kita. Berbahagialah orang yang percaya kepada anaknya, Tuhan Yesus, dan juga percaya kepada firman-Nya. Kitalah orang-orang itu. Kitalah orang-orang yang berbahagia itu. Mari kita akan katakan bahwa kita percaya kepada Yesus dan firman-Nya yang baka, sambil mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang baka, ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang baka, ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala. 主帅的弟兄姐妹们，我们一起低头祷告， Kita bersatu mencari pertolongan 我 Tuhan. 们一同来寻求神的帮助。 Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, yang juga berada di dalam hati kami. 在天上宝座的父神，也在我们心灵居住的神。
Kami tahu Tuhan betapa tidak layaknya kami ini. 我们承认我们实在不配， Tapi karena kasih Yesus Kristus, karena pertolongan dari Roh Kudus, 然而因着耶稣基督的爱，也是圣灵的帮助， kini Tuhan kami memberanikan diri membaca sebagian firman-Mu dan berusaha merenungkannya. 这个时候，我们来到你的面前，我们提起信心，我们要一同来思想你的话。 Kasihanlah khususnya kepada hamba-Mu yang sangat terbatas ini, 求你怜悯你有限的仆人， agar apa yang dia ucapkan sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. 让他所传讲的这是合乎你的旨意。 Kepada Tuhan sajalah kami berharap. 我们单单仰望依靠你， Demi Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Jemaat dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membacakan dari Kisah Para Rasul pasal 4. 亲爱的弟兄姐妹，我们今天早上一起思想《使徒行传》第4章， Kita akan bacakan mulai dari ayat 13. 我们要从第13节开始念起。 Kisah Para Rasul pasal 4, kita bacakan mulai dari ayat 13. 使徒行传第4章，我们从第13节开始念起。 Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun atas nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara mengajar lagi atau atas nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. 使徒行传第4章第13节，他们见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就稀奇，认明他们是跟过耶稣的。又看见那治好了的人和他们一同站着，就无话可驳，于是吩咐他们从公会出去。就彼此商议说：“我们当怎么办这2个人呢？因为他们诚然行了一件明显的神迹，凡住耶路撒冷的人都知道，我们也不能说没有。为公这事越发传扬在民间，我们必须恐吓他们，叫他们不再奉这名对人讲论。于是叫了他们来，禁止他们，总不可奉耶稣的名讲论，教训人。”彼得、约翰说：“听从你们不听从神，这在神面前合理不合理？你们自己酌量吧。我们所看见、所听见的，不能不说。官长为百姓的缘故，想不出法子刑罚他们，又恐吓一番，把他们释放了。这是因众人为所行的奇事，都归荣耀于上帝。原来借着神迹医好的那人有40多岁了。”我们读经到此。 Saudaraku sekalian, kita hari-hari ini terus membaca mengenai apa yang terjadi sekitar penyembuhan orang yang lumpuh itu. 弟兄姐妹，在这几个星期，我们所一直围绕的一个主题，就是关于一个瘸腿的蒙医治。
Pasal 3, pasal 4 Kisah Rasul mencatat apa-apa yang terjadi sekitar orang yang disembuhkan secara ajaib. 那么在《使徒行传》第3章、第4章都记载有关这个蒙医治的瘸腿的人。 Kejadian ini luar biasa karena orang yang disembuhkan usianya sudah lebih dari 40 tahun. 这是一件很奇特的事情，因为这个蒙医治的瘸腿的人已经40多岁了。 Apa yang terjadi, saudara? 什么事情发生了，弟兄姐 Salah 妹？ satu adalah Petrus dengan berani dan lantang lalu memberitakan apa yang dia lihat dan apa yang dengar. 那么其中一件就是彼得非常勇敢的大胆诉说他所看见的，他所见证的。 Apa yang disampaikan Petrus itu luar biasa. 而彼得所传讲的实在是了不起， Dia jawab dengan berani kepada para penguasa pada zaman itu. 他很大胆勇敢的向这些当时掌权者说话。 Nadanya itu lantang, penyampaiannya itu memukau. 他很大胆、很坚定的来讲说， Beritanya jelas sekali bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus itulah juru selamat. 他所传讲的信息很肯定的说，耶稣已经复活了，是耶稣拯救了人。 Salah satunya adalah tercatat di dalam ayat 12. 其中一节就是在第12节， Dengan suara yang nyaring, Petrus berkata, dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 那么其中一节就是12节里面，彼得非常大胆、很肯定的说，在天下人间没有赐下一个名，我们可以得救，就是 Saudaraku 靠着耶稣基督而已。 Saudaraku sekalian, kalau Petrus hidup pada zaman ini, 弟兄姐妹，如果彼得活在这个时代， pastilah saudaraku sekalian apa yang dia sampaikan itu disiarkan melalui TV dan radio. 我相信彼得所传讲的笔记在媒介里面，无论是在电视、电台，都会把它广播出去。 Beritanya sepertinya sederhana, 这个信息看起来很简单， tapi isinya itu menggoncangkan. 但是它的内容整合了人心。 Kata-kata itu sepertinya singkat, 他所说的话看起来很简短， tetapi yang dia sampaikan itu sungguh luar biasa. 但是他所传讲的非常的惊叹人， Luar biasa karena itu didukung dengan fakta. 非常的奇特，因为他所讲的这一切有一个事实的见证。 Bayangkan saudaraku, seorang yang tidak ada uang emas, tidak ada uang perak. 我们可以想象一个没有金币、没有银币的人， Izinkan saya sedikit imajinatif, jasnya pasti tidak sebaik jas saya. 请允许我大概想象、大概描写一下，这个彼得所穿的这个大衣，当然不会像我的这么好。 Secara pakaian memang tidak luar biasa saudaraku. 从衣服装来说，当然彼得穿的不什么了不起 Tapi 的， kuasa Tuhan menyertainya dan dia mengatakan penuh dengan kuasa dari Roh 但 Kudus. 是神的能力伴随着他，因此他说话行事满有圣灵的能力。 Itu sebabnya para pemimpin tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. 所以这些领袖们不能做什么。 Walaupun keberanian daripada Petrus itu tidak dapat dibantahkan, 虽然彼得的勇敢的态度，我们没有办法辩论， tetapi ada salah satu hal yang bikin orang yang mendengar itu menjadi tercengang-cengang, 但是有样事情叫听的人感觉到惊讶， yaitu Petrus dan kawannya itu nggak sekolah, pakai istilah nggak sekolah. 那么那就是彼得跟他的同伙，就是其他的使徒，他们都是没有受过什么高等教育的人。 Kita hidup di abad 21 ini tidak bisa bayangkan sistem pendidikan pada zaman itu. 我们活在21世纪的人不能想象，在那个时期、那个时代，他们的这个教育是怎么样的态度。 Pada zaman itu tidak ada uang pangkal. 在那个时候没有入学的费用， Pada zaman itu sistem pendidikannya lain, murid mencari guru, 在那个时候的教育是怎么样？是学生去找老师， lalu dia ditampung, lalu dia diberikan pendidikan. 然后老师就把它收集下来，来教育他们。 Siapa yang paling pintar, yang terdidik? 哪一些人是最聪明、最有学问的呢？ Mereka itu adalah rapi. 那就是拉比。 Jadi saudaraku sekalian, tolong ingat Petrus sama kawan-kawannya bukan orang bodoh, bukan. 那么我们可以想象到，彼得跟他的朋友一群其他的使徒，不是很笨的人。 Bapak Ibu yang maaf,
penghasilan tinggi jangan tersinggung. 对不起，我们当中比较有收入的人，请你不要觉得冒犯你。 Saudara kaya tapi anak saudara belum tentu pintar. 你有钱不一定你的孩子是聪明的， Awas, kalau dimanjakan lagi tambah bodoh. 但是小心，如果你在宠溺他、溺爱他、宠爱他，那么他会越来越愚笨。 Oh iya, anak orang kaya itu vitaminnya cukup. 当然，有钱人的孩子是服用的维他命很 Itu 多， sebabnya dari kecil gemuk-gemuk, saudara. 所以从小呢，这些孩子们都长得胖胖的。 Sudah tentu anak orang kaya dia mendapatkan les ini, les itu, les ini, les itu. 当然，有钱人的孩子有很多的补习。 Orang di Indonesia masih belum, saudaraku. 在印尼我们还没看见这么 Ada 多。 negara tertentu mau masukkan anaknya di sekolah yang ternama, dia pakai cara ini, dia pakai cara itu. 那么在有一些国家，有钱人要把孩子送进高等的学府呢，他用尽各样的方法。 Anaknya IQ-nya pas-pas. 虽然他的智慧平平的， Tapi sumbangan kepada sekolah nggak pas-pas. 但是他捐给学校的不是平平的。 Maka itu pengurus sekolah itu begitu lihat sumbangannya matanya langsung hijau, saudara. 所以当学校看见这个有钱人所捐的这个钱呢，捐出来的钱款项呢，他们就眼睛胀大了。 Nah, itulah mulainya kehidupan bersenang-senang di sekolah ternama. 那么就变成有一个开始，就是在好的学府里面，我们可以快快乐乐的在那里度日。 Anaknya mana mau sekolah? 那些孩子难道有读书吗？ IQ-nya nggak cukup. 他的智力不够， Jadi jangan kira kalau anak miskin pasti bodoh, enggak. 所以你不要以为贫穷的孩子、贫穷人的孩子都是笨的。 Petrus dan kawan-kawannya sederhana, itu nelayan, saudaraku. 彼得和他的朋友们都是很平凡的人，只是一个渔夫， Tetapi mereka nggak pernah disekolahkan, 他 enggak. 们没有经过学校的教育， Mereka itu orang biasa. 他们是平凡的人。 Untung dan sangat untung mereka ikuti seorang guru yang sangat hebat, Tuhan Yesus 3 tahun sekian. 但是很幸运的，他们跟从一个老师，就是耶稣基督，他们跟从了几年的时间。 Nah ini ciri khas orang Kristen pada zaman itu. 这就是当时时代的这个基督徒的这个特征。 Orang-orang yang dari kelas bawah. 他们是在低层阶级的人， Orang-orang yang bukan asal dari bangsawan dan penguasa. 他们不是从贵族出来的，也不是从一些的有地位的人家庭出世 Mereka 的， bukan asal dari keluarga yang kaya. 他们不是从一个富贵人家里出来 Mereka 的。 tidak terpelajar dalam arti tidak pernah mengikuti rabi yang besar. 他们没有受过好的教育，他们不是受过这个拉比的教导。 Tetapi saudaraku sekalian mereka berani bicaranya jelas, beritanya luar biasa. Yesus Kristus orang Nazaret itu sudah bangkit. 那么，但是却是他们大胆勇敢的来说，耶稣基督复活了，他是一个了不起的复活的主。 Kepada siapa mereka berkata-kata 那么 demikian? 他们向谁说这一切呢？ Kalau saudara baca pasal 4 ayat pertama dan khususnya ayat yang kelima. 如果我们读《使徒行传》第4章从第1节特别第5节的时候， Pada keesok harinya pemimpin-pemimpin Yahudi 那么在第2天，当这些犹太人的这些领袖们， ini boleh diterjemahkan anggota-anggota Sanhedrin. 我们可以解释到，就是三合灵的人， Ada Sanhedrin lokal, ada Sanhedrin pusat. 有在这个中央的三合灵，也有在地区式的三合 Yang 灵。 ini di pusat, di 这个是 Yerusalem. 在耶路撒冷，在是中央。 Pada keesok harinya pemimpin-pemimpin Yahudi yaitu anggota-anggota Sanhedrin serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. 第几节？第5节的我们看，第2天，官府长老和文士在耶路撒冷集会。 Saudaraku sekalian, 弟兄姐妹们， kalau Anda hari ini misalnya diperiksa oleh mereka yang sangat berpengaruh, sangat berkuasa dan sangat berpendidikan. 如果今天我们被一个有权柄也有影响力的人所调查， Saya mau tanya, kaki Anda gemetar enggak? 请问你的脚会发抖吗？ Saya mau bertanya sama Anda, 我想请问各位， Anda ini berani enggak? 你敢不敢？ Keberanian Anda itu
berdasar apa kok sampai berani? 那你敢是因为什么理由呢？你勇敢？ Saya mau bertanya, apa yang saudara sampaikan dengan berani? 我想请问，我们能够勇敢大胆所传讲的是什么 Ada 呢？ orang asal berani loh teman. 有一些人就是怎么说啊？就是蝗虫之创。有的人是横冲直撞的， Mereka itu berani asal berani. 他们是横冲直撞，不管一切。 Maafkan saya, tong kosong lalu apa ya, silakan saudara tahu. 我想告诉你，空的桶，那接下去是什么呢？ Kenapa saudaraku bunyinya nyaring? 空的桶呢，声音会很响 Kenapa 亮。 nyaring? 为什么响亮？ Karena tongnya kosong. 因为它的桶是空的。 Nanti dulu saya mau tanya saudara berani. 请问你是不是勇敢的人呢？ Saudara di depan siapa berani? 你在什么人的面前你勇敢呢？ Sama bapak tukang parkir berani. 当然对这个看守这个车辆的人，你当然会勇 Sama 敢。 bapak tukang sampah berani. 对捡垃圾的、收垃圾堆的人，你当然很大胆、 Maaf 勇敢。 saudaraku sama preman berani nggak? 但是对那些流氓，你敢不敢 Kalau 呢？ ada satu orang datang badannya semua tato lalu bawa golok berani nggak? 如果你看见一个人体格很大，然后他满身都是纹身的， 你敢不敢来面对他？ Kalau hidup pada abad pertama, kalau saudara Yahudi, kalau saudara di Yerusalem, kamu lihat Anggota Sanhedrin, saudara gemetar, saudara. 所以，如果你是后在那个时代，你是犹太人，那你见到这些上赫林的人，你在耶路撒冷，你怕不怕？ Saudara harus tahu mereka berkuasa. 你一定知道他们是有权柄的， Jangan lupa gurumu baru kami adili dan kami salibkan dia kan. 所以你不要忘记，我刚刚把你的老师把他钉在十字架。 Gurumu aja kami nggak takut, apalagi sama kamu. 你的老师我都不怕，更何况是你。 Kami punya kuasa, kami mempunyai orang, kami mempunyai masa. 我们有权柄，我们有这个人权，所以我们不怕你。 Lalu saudaraku apa yang dijawab oleh Petrus dan kawannya? 那是彼得跟他的朋友这些门徒们，他怎么回答呢？ Kita fokus ke ayat 19 dan 20. 我们来集中来看第19节跟20节。 Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. 彼得、约翰说：“听从你们不听从神，这在神的面前合理不合理？你们自己酌量吧。我们所看见、所听见的，不能不说。” Bapak Ibu, saya karena anugerah Tuhan menerjemahkan Yunani ke bahasa Indonesia, menerjemahkan bahasa Yunani ke bahasa Tionghoa. 弟兄姐妹，蒙着神的恩典，那么我可以把这个新约有这个希腊文翻译成英语，然后从希腊文翻译成汉语。 Jadi saya langsung tahu ini dua terjemahan tidak klop 100%. 所以我就发现这两节经文呢，在翻译中不是完全的合。 Ya, kata-kata yang dipilih, penekanan yang diberikan itu tidak persis sama. 那么他们所拣选的字句、这个词句，还有它的强调不一样。 Saya akan bacakan untuk Anda. 我现在念给各位。 Contohnya, manakah yang benar di hadapan Allah? 那么在这里翻译是：这在神面前合理不合理？或者说是否对呢？ Manakah yang benar di hadapan Allah? 那么在神的面前，哪一样是对的呢？ Mana yang benar? 哪一个是对的？ Saudara, kata yang penting itu adalah menurut pandangan Allah atau di hadapan Allah. Itu kata penting. 那么它重要的词句是什么呢？在神的面前，在神的面前，哪一个才是对，哪一个才合理？ Saudara lihat pakaian saya aksi nggak? 你看我穿的衣服怎么样？ Rapi toh? 很整齐，对吧？ Tapi kan selama berminggu-minggu kita kebaktian di rumah kan? 但是我们好几个星期，我们都是在家里用这个网络来敬拜。 Waktu saya kebaktian di rumah, saya juga serapi ini loh, 那 kecuali 么 jas.，那么我在家里参加这个网络的敬拜的时候，我也是穿得整整齐齐，除了没有穿这个大衣， Saya enggak pakai celana pendek. 我没有穿短裤， Saya pakai celana panjang. 我也穿长裤。 Percaya atau enggak terserah, saya pakai sepatu. 你信不
不信，我也是穿着鞋 Di 子 rumah 敬拜，在 saya 家 pakai 里 sepatu. 我穿鞋。 Saya lirik ke istri saya, 先看我的妻子师母， saya senyum, oh dia juga pakai 哎， sepatu. 我就微微笑，因为师母也穿得整齐，也 Kami 穿鞋。 bertiga. 我们3个人聚会， Ada seorang yang membantu di rumah tangga kami, dia orang Kristen. 那么我们家里有个女佣，她也是一个基督徒，她帮助我 Saya 们。 lihat kakinya 我注意看她的脚， juga pakai sepatu. 她也穿鞋子。 Ada yang lihat nggak? 有没有人看见我们呢？ Siapa yang lihat 有 kami 谁看见我 bertiga? 们这3个人呢？ Kami bukan mau penunjukan kepada Anda 我 enggak. 们不是要来表演，让你看见我们的创作。 Saya tidak di bawah penguasaan Anda, betul toh? 我没有在你的权力之下， Saya boleh hidup sesukaku kan? 我可以照我所要的，我自己的心意去做。 Kalau saya mau pakai celana pendek, apa urusan sama kamu? 如果我要穿短裤来参加这个网络敬拜，跟你有什么关系？ Saya di hadapan Allah, teman. 不，我在神的面前， Saya di hadapan Allah. 我在上帝的面 Menurut 前。 pandangan Allah benar enggak? 那么在神的眼光里面看， Di 这对 hadapan 不对 Allah 呢？ saya hidup. 我活在神的面前， Karena Allahku maha kuasa, maha kasih, dan maha hadir. 因为我的神是蛮有能力、蛮有爱，也蛮有公义的。 Saya boleh sembunyi dari manusia, tapi saya tidak bisa sembunyi dari Allahku. 我可以在人的面前躲藏，但是我不能躲避神的面。 Standar yang saya pakai bukan Anda punya standar, bukan saya punya standar. Standar yang saya pakai, apakah itu benar menurut Allah? 我所用的标准不是你的标准，我的标准，乃是在神面前的标准。 Ini yang sering kali kita lalaikan. 这是我们常常忽略的一点 Kita。senangkan bos, kita senangkan tetangga, kita senangkan orang yang berkuasa. Tapi kita lupa menyenangkan hati Allah yang maha kasih, maha kuasa, maha bijak, dan maha hadir. 我们所寻找的是我们邻居、我们的老板、我们人寻找人的喜欢，讨人的喜欢，但是我们却忘记了要讨神的喜悦。 Teman, ini masa pandemik saya tahu. 弟兄姐妹，我们知道我们现在面对疫情， Kalau orang yang di dalam masa pandemik masih tidak takut kepada Tuhan, kapan kita takut sama Tuhan? 如果在疫情之下，我们都不敬畏神，我们什么时候才能敬畏上帝呢？ Saya tahu ini masa susah, teman. 我们知道这个是在困难的时期 Saya，tahu di mana-mana dagang susah, teman. 我也知道在到处都这个生意非常的难 Ada 做。 seorang teman beritahu saya, sekarang masalahnya bukan orang utang sama saya. Tidak ada orang utang sama saya. Yoi. Tapi saya yang utang kepada orang lain. 他说这个时期不是别人欠了我，是我欠了别人。 Di masa susah ini, saudaraku sekalian, hati kita itu takut dan kembali kepada Tuhan tidak. 在这个疫情严重的时候，我们的心有没有敬畏上帝？我们有没有回到神的面 Saya 前？ pernah WA kepada seseorang, 我曾经这个寄微信给一位朋友， dia jawab kepada saya. 他这样回答， Silakan aja Pak, saya lagi dengar khotbah, dia bilang. 他说请你说吧，我正在听到。 Saya kaget lagi khotbah, dia lagi main WA sama saya. 我吓了一跳，正在讲到他在网络敬拜，但是他在哪里跟我玩这个手机？ Saya segera jawab dia, enggak, Anda baik konsentrasi mendengar khotbah, saya tidak mau WA sama dia. 我直接很严肃对他说：“不，你好好专心的听到，我不愿意跟你有这个用微信交流。 你知我知，不要忘记上帝更知道。 请记得Anda tahu saya tahu, jangan lupa Tuhan lebih tahu. 我们不要，kita jangan mengira Anda tahu, saya tahu, orang lain tidak tahu. Oh, jangan 你 temanku. 不要以为你知道我知道，别人不知道，很对不起。 Ada 你 satu 要小 hal 心 yang harus kita ingat selalu, Allah tahu. 请记得一件事，就是说神知道。 Ayat 19 memberitahu kita hal lain, saudara. 在第19节也告诉我们了一件事情： Taat kepada kamu atau taat kepada Allah yang saya terjemahkan, mendengarkan kamu lebih daripada Allah. 那么顺从人或者顺从神，但是我翻译成听从你们还是听从上帝。 Nah, ini supaya terjemahan bahasa tua Indonesia bisa klop ya. 那我盼望我们在印尼文的翻译跟中文的翻译能够巧合， Mendengarkan kamu 听从你们， lebih daripada Allah. 超过听从神。 Saudara, ini kata dasarnya memang dengar. 当然，它的原来的字根是听从， Seting, 是听。
lalu berkembangan menjadi mendengarkan. 然后接下来再发展变成听从。 Kita ini dengar sini, dengar sana kan? 我们东听西听， Loh gimana dah bisa dah dengar? 那怎么可以不听呢？ Jangan dengar baca WA juga banyak berita. 我们看这个微信也有很多的消息， Kita dengar ini, kita dengar anak. 我们东听西听， Tapi Andalah yang menentukan mendengarkan mana. 但是你自己要做一个决定，你要听哪一个？ Anda mendengar, 你 betul. 听，当然是这样， Mana bisa enggak dengar sih? 怎么可能不听呢？ Istri juga ngomong, kita dengar. 太太说话我们也听， Anak juga ngomong, kita 孩 dengar. 子说话我们也听， Pak sopir ngomong, kita juga 我们 dengar. 的司机讲话我们也 Tetangga 听， ngomong, kita 我 dengar. 们的邻居说话我们也听。 Tapi nanti dulu Anda mendengarkan apa? 但是请稍微等一下，你听哪一个， Betul lah. 对不对？ Saya tahu ada seseorang dia pesan daging. Ini di Jakarta. 我记得在雅加达有一个人，他订了这个肉， Pandemi, 在这个疫情时期， dapat daging. 他拿到了这个肉。 Dagingnya nggak segar. 但是这个肉呢，他订购的这个肉呢，网络订的肉呢不新鲜，他生气， Dia 他回去， antri panjang. 他排很 Dia 长的队， protes. 他在那里在那里辩论。 Masa pandemi cari duit kan susah kan? 弟兄姐妹，我们在疫情时期，我们找钱不容易。 Kamu pesan daging. 你订购了这个肉， Saya boleh kasih yang segar, yang bagus, yang kualitas. Juga boleh yang ya sedikit itulah. 我可以给你好的肉，当然也可以差一点的肉。 Loh siapa yang ngatur-ngatur ini? 是谁在安排这一 Sangat 切呢？ mungkin bosnya yang ngatur. 当然可能是这个老板在安 Bos 排。 kasih tahu anak bos, udah yang ini aja campur-campur. 1 kilo bagus, setengah kilo jelek. Kan 那么这个 gitu. 老板可能对他的伙计说：“你就把它掺在一起，1公斤是好的肉，其他的剩下的就掺一点不好的肉，不新鲜的。” Teman, Anda itu dengar kepada siapa? 弟兄姐妹，你到底听哪一个人呢？ Oh seringkali kita mendengar. 随的时候我们所听的， Tapi sampai satu tahap, 到了一个段落， ayo orang Kristen dengar. 请基督徒我们 Kamu 听一 lebih 下， mendengar manusia atau mendengar Allah? 你更要听人的声音还是神的声音呢？ Sampai satu tahap, 到了一个段落， Anda kepepet. 你在这个非常 Anda 艰 sudah 难 tidak 中， berdaya. 你已经无能为力， Anda sudah ada jalan keluar. 你没有出路。 Anda tidak memikirkan bertobat kembali kepada Allah, enggak. 你没有觉得你应该回到神的面 Anda 前悔改 seperti，seorang yang mau tenggelam di dalam air. Tangkap ini, tangkap itu, dengar ini, dengar itu. 我们好像沉溺在水里面，我们东抓西抓。 Orang yang demikian harus ingat. Sampai satu tahap Anda harus belajar di dalam hidup Anda. Saya lebih mendengarkan Allah daripada mendengarkan suara manusia. 这样的人呢，到了一个地步，他一定要清楚醒悟，我是要听神，不是听人。 Di mana prinsip kita? 我们的原则在哪里呢 Di？mana dasar kita? 我们的这个根据在 Apa 哪 yang 里呢？ menjadi pegangan di dalam kehidupan kita? 我们的人生里面所抓住的事物，什么是我们所 Seberapa 抓的准 jauh kita 则？ mendengar sampai mendengarkan sedemikian rupa sampai kita lupa prinsip dan patokan kehidupan kita. 我们不住的听，到了一个阶段，我们都已经忘记了什么是我们应该有的准则来做一个决定。 Itu sebabnya saudaraku sekalian, 所以弟兄姐妹们， Petrus harus ngomong. 彼得就勇敢的说， Dan dia berkata di ayat 20, 在第20节他说。 sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. 我们所看见、所听见的，不能不说。 Tema besar gereja kita kan murid. 我们的教会的大主题就是成为基督的门徒。 Murid itu harus menjadi saksi. 那么，基督的门徒一定要做见证，成为 Nah, 见证人， supaya menyegarkan ingatan Anda, 让我们更有清晰的激励。 kita kan pasal 4. 我们的第4章， Ayo kita balik ke pasal 1. 我们回到第1章 Pasal 1 ayat keberapa? 那在第1章第几节呢？ Sayang saudara dan saya tidak bisa dalam satu ruangan. 可惜你和我们不在同一个礼堂里面。 Kalau saudara hadir hari ini, saya akan melotot Anda. 如果今天你在这个礼堂，我一定瞪着眼看你， Supaya Anda ini bisa jawab. 让你可以回答。
Pasal pertama ayat yang keberapa? 在《使徒行传》第1章第几节呢？ Ayat 8. 第8节。 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 使徒行传第1章第8节，当圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。 Jangan takut, 不用惧怕， kamu akan terima kuasa. 你必得着能 Gak 力 usah，takut. 不用惧怕。 Di depan orang yang memegang kekuasaan, gak usah takut. 在掌权人的面前，你也不用担心 Yang 惧 penting 怕。 Anda itu jadi saksiku. 最重要的是，你做神的见证。 Apa itu saksi? 什么是见证呢？ Lihat dan dengar. 你看见了，你听见了。 Oh iya, saya tidak kembali ke abad pertama untuk lihat dan dengar. 当然，我没有回到第1世纪去听去看， Tapi paling sedikit saya mengalami anugerah Tuhan tidak. 但是最重要的，最少我有没有经历到神的 Saya 恩典？ mengalami perubahan itu tidak. 我有没有经历这个生命的改变？ Saya di dalam kehidupan saya benar merasakan bahwa Yesus Kristus itu benar sudah hidup. 在我的人生旅途当中，我是不是真的经历到耶稣基督真的复活？ Apa betul kita mengalami kuat kuasanya? 我们有没有经历他的能力呢？ Apakah kita berdoa dan mengalami pertolongan daripada Tuhan? 我们是不是在祷告中，我们经历神的帮助呢？ Apakah kita di dalam kekhawatiran dan jalan keluar, lalu Tuhan buka jalan, saudara? 在我们挂泪忧泪当中，在这个没有路的时候，我们有没有经历神的能力、神的帮助，为我们开路呢？ Saya bukan mau menjatuhkan Anda, 而不是要让你跌倒。 tapi pandemi paling sedikit baik untuk mereka yang dulunya nakal. 最少这个疫情让帮助那些过去调皮的， Dulu mereka yang tidak mau bertobat. 就是那一些过去不愿意悔改的 Mereka 人， yang dulu dapat duit gampang lalu menjadi seorang suami yang tidak baik. 他们过去很容易找到一大笔的钱，然后成为一个不负责任的丈夫。 Mereka yang menjadi orang tua yang dapat uang lalu lupa menunaikan kewajiban mereka sebagai orang tua. 他们成为一个能够拥有很多的产业的、很多金钱的家长，但是他们却没有尽责任负责这个家 Mereka 庭。 yang jadi anak-anak tetapi tidak tahu sayang kepada orang tua. 那些成为儿女的，他不晓得要怎么样来爱父母、尊重父母， Tidak ada kesaksian. 没有见证。 Tidak ada kesaksian di mana? 他没有见证是在什么 Di 地方呢？ Yerusalem. 在耶路撒冷， Di mana bersaksi? 在哪里做见证？ Mulai dari Yerusalem. 从耶路撒冷开始。 Sekarang pasal 4 masih di Yerusalem, 我们看 teman. 到《使徒行传》第4章还是在耶路撒冷， Bersaksi di mana? Di Yerusalem, 在 saudara. 哪里做见证呢？是在耶路撒冷。 Puji Tuhan, saudaraku. 但是感谢上帝， Inilah kesempatan bagi Tuhan, bagi kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. 这是神给我们的恩典。感谢上帝， Agar kita boleh di Yerusalem, di tempat kita berada, bersaksi bagi Tuhan. Tapi syaratnya, apakah Anda sudah mengalaminya? 我们可以在耶路撒冷为主做见证。但是，请问我们已经经历过这个能力吗？ Tak kalah kita mengalami kuat kuasa daripada Tuhan, 当我们经历到神的能力， kita akan bersaksi bagi Tuhan di Yerusalem. 我们就能在耶路撒冷为主做见证。 Saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， inilah ciri khas dari murid Tuhan Yesus. 这就是耶稣基督门徒的特征。 Pada masa awal nggak ada yang titel master, titel D, S3, nggak ada. 那在教会初期，没有一些这些人他是有学问的，他们是有学位的。 Pada masa yang paling awal nggak ada yang 在 kaya-kaya. 起 nggak 初 ada. 教会没有人是这个富有的， Tapi paling sedikit mereka ada satu kekayaan. 但是最少他们有一个富有的地 Mereka 方。 mengalami anugerah dari Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan. 他们经历神的恩典，他们能够为主做见证。 Kenapa mereka berani? 为什么他们勇敢呢？ Karena mereka mengenal Tuhan dan bersandar pada Tuhan. 因为他们认识神，他们也靠神。 Apa yang mereka sampaikan dengan berani? 他们勇敢所传讲的是什 Yang 么 mereka 呢？ sampaikan dengan berani adalah kesaksian tentang Yesus, kesaksian tentang Tuhan yang sudah bangkit. 他们勇敢所见证的就是耶稣基督那复活的主。 Kepada siapa mereka bersaksi? 他们向谁做见证呢？ Di depan penguasa,
在掌权者的面 di 前， depan mereka yang terpelajar. 在那些受过高等教育的人， Para nelayan ini dengan tenang, dengan bersandar kepada Tuhan menyampaikan kesaksian mereka. 这些渔夫们很镇定的来为主做见证。 Saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita, kita itu terus mengambil keputusan. 弟兄姐妹，在我们的人生旅途当中，我们常常都要做一个决定。 Bahkan kita harus mengambil banyak keputusan. 不但如此，我们又做许多的决定， Ada banyak hal yang membingungkan kita. 许多事情叫我们真是搅混了头。 Ada banyak kebutuhan yang mendesak sampai kita ini harus cepat mengambil keputusan. 许多的需要紧逼着我们，让我们快做一个决 Ada 定。 banyak suara yang kita dengar. 我们听到许多的声音， Tapi jangan mendengarkan semua suara, teman. 但是你不要听这么多的声音， Paling sedikit Anda harus sadar. 你最少要醒悟到， Kepada siapa saya harus lebih mendengarkan? Kamu atau Allahku? 我更应该听谁的声音？是人的声音还是神的声音呢？ Apakah keputusanku ini benar menurut pandangan Allah? 我所拿的决定，在神的眼光里面是正确的吗？ Apakah saya lebih mematuhi perintah Tuhan, standar Tuhan daripada standar dan kemauan manusia? 我是否更服从听从神的这个命令， Dan yang 神的 terakhir, 准则，还是听人的？ dan yang terakhir, 最后， yang saya ingin tanya, 我想请问 tanya 各位 dengan，serius. 很严肃的问你， Apakah Anda dan saya 请问你和我， di dalam masa pandemi ini 在这个疫情里面 ada kesaksian, 有没有见证呢？ ada pengalaman? 有没有经历？ Ini masa pandemi, saya tahu 我知道这个是在疫情当中 susah, 很困难， susah cari duit. 不容易找钱， Kita ini nggak tahu bagaimana melewati. 我们不晓得怎么样度我们的日子。 Pada bulan Maret kita itu dianjurkan cuci tangan, masih banyak orang bilang cuci tangan apa? 当3月份的时候，我们说要洗手，洗干净手，很多人都觉得在嘲笑，为什么要洗手呢？ Nggak pernah kita bayangkan. 我们从来没有想过， Rupanya ada sebuah pandemi global yang menghantam sekian puluh buah negara. 没有想到这个疫情已经传遍了整个，可以说整个世界、整个国家。 Yang saya pikirkan bukan Anda lebih kaya atau lebih miskin. 所以我所想的不是你有钱还是你比较贫穷， Yang saya pikirkan, 我所想的 apakah Anda ada kesaksian 你有 di 没有 dalam masa pandemi? 在这个疫情期间，你有没有见证？ Anda boleh katakan, 你可以说， Anda boleh sampaikan, 你可以传， karena saya telah melihat dan Ini- saya telah mendengar. 因为我看见了，我也听见了。 Mari kita berdoa. 我们低头，我们祷告。 Tuhan, kepada Engkau saja kami mengucapkan terima kasih. 主啊，我们向你献上感谢， Sebab kami yakin ada yang baik, ada yang bermakna yang boleh kami pelajari selama masa pandemi ini. 我们深信在疫情期间有许多的我们可以学习对我们有益的。 Kami ada kalanya merasa bingung. 有些时候我们感觉到很彷徨， Kami ada kalanya dipojokkan. 有的时候我们被紧逼着， Kami ada kalanya merasa tidak berdaya. 有些时候我们觉得无能为力。 Ada terlalu banyak saran dan suara yang datang kepada kami, Tuhan. 有许多的声音，有许多的提议来到我们面前， Tapi ajarlah hamba-Mu. 但是神啊，求你教导你的仆 Ajarlah 人， kami semua mendengarkan Tuhan lebih daripada manusia. 求你教导我们，当听神的声音超过听人的声音。 Dengarlah doa kami, Tuhan. 求你听我们的祈求。 Terima kasih untuk kesempatan kami sekali lagi beribadah di tempat ini. 我们感谢你再次给我们机会，可以一同的敬拜。 Kepada Tuhan saja kami mengucapkan terima 我们 kasih. 向你献上感谢， Atas nama Tuhan Yesus, 奉耶稣基督的名， Juru Selamat kami yang hidup, 我们复活的救主， kami menaikkan doa ini. 我们献上祷告。 Amin. 阿门。
Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kita bisa menerima firman-Nya hari ini. Mari kita merespon kasih Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita kepadanya. Kita akan mengumpulkan persembahan dan persembahan dapat disampaikan melalui nomor rekening gereja atau dikumpulkan setiap minggu di rumah masing-masing dan dibawa ke gereja ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Segala yang kita persembahkan menjadi tidak berarti kalau kita tidak percaya dan tidak patuh kepada Tuhan. Persembahan kita menjadi berarti di mata Tuhan jika kita memberikannya dengan hati yang percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah, hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Mari kita berdiri dan kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bawa persembahan sebagai ungkapan percaya dan patuh kami kepadamu. Ajarlah kami memberi lebih baik lagi, semakin serupa dengan cara Kristus memberi. Saat ini kami mau menaikkan beberapa permohonan di hadapan-Mu. Kami memohon untuk bangsa dan negara Indonesia. Berilah pertolongan kepada Presiden dan para menteri dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kami juga memohon belas kasihan-Mu agar seluruh dunia dapat kembali normal, baik kesehatan, perekonomian, pendidikan, maupun bidang-bidang lain dalam kehidupan. Kami berdoa untuk gereja-gereja. Jika ibadah tatap muka mulai dijalankan, biarlah semua dijalankan dengan hati yang bersandar penuh pada hikmat-Mu dan bukan pada hikmat manusia. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah online. Mohon Tuhan terus memberkati, menjadi sarana rohani yang baik saat anak-anak Tuhan tidak dapat beribadah di gereja. Kami berdoa bagi jemaat GKI Immanuel, mohon Tuhan beri semangat dan iman yang kuat, sekalipun masa pandemi ini belum berlalu. Mohon Tuhan juga mencukupkan dengan kesehatan dan makanan setiap hari. Berkatilah juga usaha, pekerjaan, studi, dan relasi dari semua anak-anak-Mu. Inilah doa permohonan kami naikkan sepenuhnya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memuji Allah, sumber segala berkat di dalam kehidupan kita. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa.
Mari kita tetap berdiri dengan hati yang bersyukur. Kita bersama menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bisa ambil saat teduh sejenak. Tuhan memberkati kita. Amin.